Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula bersiaran, sekali lagi saya ulangi beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh semua peserta NKISS dan para penonton. Pertama, mohon kepada semua peserta Nadwah Kepemimpinan Islam untuk memberi perhatian sepenuhnya semasa majlis berlangsung, menjaga adab dan menyediakan buku catatan atau buku log untuk mencatat semua maklumat sepanjang program berlangsung. Buku log ini hendaklah dihantar kepada fasilitator sekolah masing-masing dan yang terbaik dihantar kepada juri hakim untuk dinilai. Kedua, peringatan kepada semua peserta dan guru untuk memakai pelitup muka sepanjang program berlangsung, tidak kira peserta yang berada di sini maupun peserta melalui online. Ini bagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah rahmat ilahi jua dapat kita bertemu sekali lagi di pagi yang indah ini untuk bersama-sama bersiaran secara langsung dalam program Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah-Sekolah NKISS peringkat Putrajaya bagi tahun 2020. Dan slot untuk hari ini adalah bual bicara bertajuk Dai Cyber. Baiklah, kita akan sama-sama mendengar sesi bual bicara ini dengan menjemput moderator kita Muhammad Janish Putra bin Muhammad Fadli bersama dengan Ustaz Hakimi bin Ali untuk meneruskan slot pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustazah Hafah kerana menjemput kami berdua untuk meneruskan sesi bual bicara berkenaan dengan tajuk Dai Cyber. Okey, selamat datang, selamat kembali kita dalam program Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah-Sekolah untuk tahun 2020. Salam Nadwah, salam kepemimpinan. Saya Muhammad Janish Putra bin Muhammad Fadli selaku host anda. Dan hari ini saya bersama dengan panel jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad bin Ali untuk meneruskan sesi bual bicara kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan proses temu bual, izinkan saya untuk memperkenalkan Ustaz. Nama yang diberi ialah Ustaz Muhammad Hakimi bin Ali ataupun dikenali sebagai Muallim K. Umur dia 37 tahun. Sekarang ini bertugas di SK Putrajaya Presiden 5. Memulakan persekolahan di Ma'had Mahadi selama 7 tahun bermula daripada 1996 hingga 2002, kemudian melanjutkan pelajaran degree syariah di USIM selama 3 tahun, kemudian di diploma pendidikan IBGKT selama 1 tahun setengah, dan selepas ini dah habiskan pelajaran, dia mula mengajar ke sekolah kebangsaan Serdang daripada 2008 bermula daripada 2008 selama 7 tahun. Kemudian berpindah ke sekolah kebangsaan Putrajaya Presiden 5 dan didengar kabar bahawa Ustaz ini dilantik sebagai jurulatih utama dakwah di Jabatan Pendidikan Putrajaya. Ustaz, apa khabar? Di sini saya ada program kita ni berkenaan dengan tajuk Dai Cyber. Bila saya teliti balik Dai Cyber ni macam kita berdakwah tapi menggunakan platform-platform media massa. Contohnya yang terkenal adalah Ustaz Adam Roslan, Fawaz, Ida Ramli, Alif Tiga. Dan bagi pandangan Ustaz pula, apakah maksud yang sebenarnya untuk Dai Cyber ni Ustaz? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Tuan Muslimatis. Jadi, apa khabar semua? Sudah tak nampak sebab dia boleh bertemu tak pakai SOP ya, insyaAllah. Jadi, sebelum kita buat santai-santai,
relax tapi santai, insyaAllah baru bicara kita pada pagi ini, insyaAllah sedikit perkongsian ilmu melalui pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui untuk dikongsikan kepada anak-anak semua. Jadi saya pun pernah umur sama macam anak-anak semua, tapi 20 tahun yang lepas. Jadi boleh agak umur saya berapa jadi kita dah nampak kan. Jadi kita pergi kepada biasa dalam permulaan mandi kita nak tahu apa itu makna da'i, da'i. Tajuk kita da'i saya pun kan. Walaupun kita dulu di SMK Pelayan, kita da'i saya pun kan. Padahal saya punya sudah akhir. Itu selingan lah. Kita berbalik pada tadi kita. Maksud da'i itu sendiri. Apa maksud da'i itu kan? Da'i itu adalah perkataan bahasa Arab kan. Da'i. Jadi merujuk kepada kamus dewan. Apabila dalam definisi, satu definisi yang kita buat bicara satu forum elok kita merujuk kepada kamus dewan sebab kita bahasa rasmi bahasa kita bahasa Malaysia, jadi kita merujuk kepada kamus dewan. Merujuk kepada kamus dewan edisi keempat. Maksudnya ini pendakwah. Apa itu pendakwah? Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Dalam satu Al-Quran Allah sebut, siapa di antara kamu yang baik keadaannya lah mengajak manusia kepada Allah SWT. Jadi apa itu dakwah? Dia ada 5 maksud dakwah. Nanti anak-anak boleh catat kan. Mungkin ada yang otak photostat boleh ingat tu kan. Sebab saya ada kawan saya dulu masa belajar, dia tidur je kerja tapi sekarang dia doktor. Tapi otak dia memang ikat. Jadi mungkin anak-anak dia macam tu, tak ada masalah. Dan apa maksud dakwah itu? Dakwah dia ada 5 definisi dakwah. Yang pertama, menyeru. Yang kedua, mengajak. Yang ketiga, memanggil. Yang keempat, menjemput. Dan yang kelima, mempelawa. Jadi bahasa ni tak asing bagi kita kot kan. Menyeru, mengajak, memanggil, jemput dan mempelawa kan. Itu maksud dakwah. Jadi apabila sebut dakwah, kita boleh jadi sebagai apa? Kita boleh panggil sebagai penyeru, mengajak, ada imbuhan jadi pelaku kan, pemanggil, penjemput, pempelawa. Bahasa baru pempelawa tak ada, pempelawa kan. Jadi itu definisi ataupun takrifan pada dakwah itu. Dan yang kedua, apa makna cyber kan? Cyber ni bermaksud teknologi ataupun maklumat. Cyber ini maksud teknologi maklumat. Jadi digabungkan da'i dan cyber kan. Ini contoh sebagai selingan, saya nak bagi contoh pada kan anak-anak semua kan. Dia ada orang tanya kepada saya nak bagi nama anak siapa ni kan. Nama suami Mazlan. Nama isteri dia Hamidah. Dia nak nama anak kami kombinasi dua jadi Mazda. Mazlan dan Hamidah ambil depan dengan jadi Mazda. Itu contoh. Jadi ni balik pada kita punya ni. Jadi apabila da'i cyber, jadi kita maksudnya pendakwah kan, pendakwah yang berteknologi, penyeru yang berteknologi kan, pemanggil yang berteknologi. Kenapa berteknologi? Yang ni zaman awak ni, zaman generasi Z kan. Zaman saya dulu tak berasa ni. Ada pula dia panggil apa? Dia panggil da'i cyber kan, tapi zaman sekarang kan ni awak lah, dia punya perintis. Jadi saya pun kata macam saya pun terkesan apabila ada dia da'i cyber ni, jadi pun kita pun mana baik ataupun nak kita kena menyusuri zaman anda semua. Jadi kita jadi pendakwah yang berteknologi, ada informasi yang tepat kan. Sebab tu ada kempen sebarkan apa, semak sebelum sampai kan. Semak sebelum sebar kan. Yang terbaru ni dilancarkan oleh Menteri Komunikasi sebab apa? Pastikan yang sampai itu benda yang betul kan. Pastikan betul baru sampai kan. Jadi itu tujuan kita. Apabila kita nak sampaikan satu perkara itu, kan, kita kena sampaikan perkara yang benar. Kan. Apabila kita merujuk pada surah Waras, watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Kita sampaikan perkara itu dengan perkara yang hak. Kan. Dalam masa yang sama, kita sampaikan perkara itu dengan kesabaran. Betul anak-anak semua. Kita sampaikan perkara yang benar ini perlukan, katalah memang perlukan sedikit masa tu. Contoh, kita dapat satu WhatsApp kan, contoh kan. Hadis contoh, kami kita dah banyak biasa dapat hadis-hadis yang berantai kan. Jadi untuk memastikan kesahihan, keaslian sumber kan hadis tersebut, jadi memang tak nak terbaiknya kita kena rujuk kan
kepada kita hadis kan. Mungkin anak-anak semua boleh rujuk pada asatizah kan, atau anak-anak pun boleh rujuk sendiri kan pada kita sebelum kita sampai. Jadi perlukan kesabaran kan. Jadi kalau sebab apa orang zaman sekarang ni dia nak jadi orang yang pertama untuk sampaikan perkara itu kan, walaupun benda tu dia diragui belum tentu lagi kan. Anak-anak kita zaman Covid sebenarnya ni pun dah berlaku sebenarnya. Apa kata Covid pun dah sampai di Putrajaya, anak-anak pun tahu untuk makluman anak-anak semua. Sekarang ni kata virus Covid ni berada di persini, dia bersinang di Zarai. Itu benda yang soleh lah. Dia untuk makluman anak bukan menakutkan, tapi benda yang fakta ni kita sebut. Jadi sebagai hashtag kita kena still kita jaga kita kan. Lepas tu SOP kan, walaupun rimas sebenarnya tuan-tuan. Sebab cakap ni kena pakai, tidak kena pakai juga macam anak-anak semua ni. Jadi apabila kita berada di kehidupan new normal ataupun kehidupan baru ni, anak-anak kita kena biasakan. Betulkan yang biasakan yang betul kan. Jadi insyaAllah apabila kita dah melazimi perkara-perkara ni dan dah terbiasa melalui perkara ni, insyaAllah perkara-perkara yang normal baru ni kita akan dapat ikuti kan dalam kehidupan kita yang macam kita insyaAllah. Jadi sekarang itu untuk pusingan pertama. Panjang sangat ni nampak. Jadi baik pada host. Okey Ustaz, mungkin dakwah itu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk semua orang ambil. Jadi bila kita ni ada kawan lah yang antara sekelintir kita ada rakan-rakan yang percaya dia nak buat dakwah, maknanya dia nak dakwah lah, dia nak bagi tahu kebaikan kepada orang. Mungkin kalau kita adalah setengah daripada kita mungkin cakap, ish kau ni serabut je, asyik-asyik buat dakwah, asyik-asyik buat dakwah, tak bosan ke? Jadi mungkin macam mana kita nak terapkan benda tu sebagai benda yang lazim kepada pelajar-pelajar sekolah dan juga mahasiswa-mahasiswa universiti. Terima kasih kepada host. Jadi pengalaman tu saya dah rasa tu. Sebab saya dah pernah hidup 20 tahun awal daripada awak semua. Betul. Nak ada perkara baik ni semua tak suka tu kan. Maka wajar lah dia ni kan. Kau siapa kan? Itu detik confirm detik kan. Tapi kita ni yang kata ada sedikit kesedaran kan. Kita ni ada sedikit kata bukan nak tunjuk pandai tuan-tuan. Anak-anak. Kita bukan nak tunjuk kita pandai, bukan nak tunjuk kita hebat. Tapi apabila kita sampaikan perkara kebenaran ni, sebenarnya kita nak didik di saya, di kita sendiri. Apabila kita teguh kan. Teguh ni macam bahasa kasar sikit, mana kita nak nasihatkan kan. Sebenarnya bukan untuk kan di orang yang disampaikan, tapi sebenarnya untuk berbalik kepada diri sendiri kan. Jadi betul, nak tiba kebenaran ni biasalah manusia ni ada sikap ego dia kan. Dia pantang ditegur kan. Atau kadang-kadang mak kita sendiri pun tegur pun kita ada kan. Kita awal mungkin dia ada perasaan tak senang dengan mak kita kan. Tapi itulah hakikat kan. Macam saya sebut tadi kan, perkara kebenaran ni perlu disampaikan dengan kesabaran. Itu dia punya natijah. Jadi kenapa tuan-tuan, anak-anak semua kita berbalik kepada kedua hasanah kita. Siapa kedua hasanah kita anak-anak? Nabi SAW. Inilah kedua hasanah kita. Inilah kita punya bukan kita tak boleh sebut role model. Ini saya nak betulkan. Ini sikit ilmu yang boleh saya kongsikan. Kedua hasanah ini kita tak boleh sama artikan dengan role model. Role model ini perkara yang mana yang benda tu akan ada duplikasi. Contoh, kita main bola kan. Sekarang ni top salah kan, dulu Tuan Nasir masa saya dulu kan, ingat lagi kan. Jadi sekarang ni salah kan. Jadi apabila role model main bola ni akan ada berganti. Tapi untuk bagi Nabi SAW tak ada berganti kan. Dan Nabi pada Nabi SAW, akan ada Nabi lagi selepas Nabi SAW. Jadi kita kena sebut Nabi ni kudu hasanah, ni special kan, kata khas untuk Nabi SAW. Inilah ikutan, inilah sebagai apa kita punya petunjuk yang sebenarnya untuk kita jadikan petunjuk kebaikan. Berbalik kepada bagaimana lalui ataupun kehidupan bagi Nabi SAW. Bagaimana kan Nabi ini anak-anak semua sebagai makhluk yang sifatnya maksum, yang tiada dosa kan. Dan pasti setiap apa yang Nabi pinta, apa doa yang Nabi pohonkan, pasti Allah akan kabulkan. Tapi bagaimana Nabi menjalani kehidupan Nabi ini seperti kehidupan dia. Walaupun Nabi ini dicerca, diherdik, kata dihina. Pernah dengar sejarah Nabi buat dakwah ni dibentangkan dengan pelbagai merah.
tak pernah anak-anak kan. Kita balik secara Nabi Nabi SAW ni suatu mana Nabi SAW sampaikan dakwah ini tak pernah dihamparkan dengan permainan yang geram, dengan kesenangan. Tetapi apa yang Nabi lalui ini penuh dengan apa? Dengan ujian. Penuh dengan mihnah. Inilah. Bagaimana Nabi menjalani kehidupan? Maknanya Nabi teruskan kehidupan itu dengan cara biasa. Walaupun Nabi diinjek, tapi Nabi terima. Dan Nabi balas dengan bagaimana? Malah setiap keburukan, setiap kejahatan yang dilemparkan oleh Nabi ini, Nabi balas dengan kebaikan. Itu senang cakap ini kan, dengan kalau kena dekat saya ni tapi itulah, benda-benda ni kita perlu didikan, kita perlu tarbiyah hati kita, perlu nak dapatkan sifat sabar ini bukan senang, betul. Sabar ini kadang senang dilapaskan, tapi bagaimana untuk dipraktikkan, diamalkan dalam kehidupan kita, pasti kita kita akan dapat nikmat kesabaran ini apabila kita melalui kita merasai keperitan dan kita berusaha untuk mendapatkan nikmat kesabaran itu. Inilah nikmat kesabaran yang kita idam-idamkan. Sebab tu dalam antara Nabi ini pun ada gelar Nabi pun Nabi Ulul Azmi betul. Dalam 25 Nabi ini ada 5 Nabi Ulul Azmi. Kita semua sama sebut. Siapa Nabi Ulul Azmi yang pertama? Nabi Nuh. Lagi? Nabi Ibrahim. Lagi? Nabi Musa. Nabi Isa dan Nabi SAW. Nabi Musa bagaimana? Di ujian yang Nabi Musa tengok. Bagaimana? Lepas lahir oleh ibunya, ibunya apa dia? Masukkan dalam aku dialihkan di dalam sungainya. Sehingga dipelihara oleh siapa? Oleh isteri Firaun. Nabi Musa, dan kemudian Nabi apa? Tak apalah, tak kau hutam, tak apa. Yang penting iman cukup. Apa Nabi Musa, Nabi Isa bagaimana kan? Ujian yang Nabi Isa terima ni, Allah Akbar, sangat berat anak-anak. Bagaimana dilahirkan tanpa bapa? Logik akal. Ikut fikrah manusia memang takkan ada. Tapi Allah nak tunjukkan kehebatan Allah SWT. Allah berkuasa atas segala-galanya. Bagaimana Nabi Isa ni dilahirkan tanpa ayah. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga Nabi apa? Nabi Ibrahim. Bagaimana ujian yang Nabi Ibrahim terima? Yang pertama dibakar dalam api, tuan-tuan, anak-anak. Lumrahnya sifat kita ni apabila api ni kompon panas. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim apabila dilemparkan dalam api, apa yang disebut? Baratan wa salaman. Berada dalam panas itu dan selamat. Allah Allah. Jangan cuba kat rumah. Kita belum bagi cara kan. Bagaimana? Kemudian ujian lagi Nabi Ibrahim apa? Nak dapat anak bukan main lama ni. Mengikut dapat mengatakan Nabi Ibrahim dapat anak ni umur sampai 83 tahun lebih. Bagaimana dapat anak? Allah perintahkan tu apa? Untuk sembelih. Ujian tuan-tuan, bagi pasangan yang betul dah rumah tangga dah dapat anak. Lama tunggu dapat anak suruh sembelih. Apa kata gila ke dia ni betul tak? Tapi so inilah perintah ataupun inilah surat dari Allah SWT bagi. Maka Nabi Ibrahim dah nanti. Tak lagi dua. Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh? Berdakwah. Nabi Nuh jangan salah. Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun? 1000 kurang 50-an dalam Al-Quran sebulan. Alfin illa khamsah kan? Kurang 950 tahun. Jadi pengikutnya berapa ramai? 83. Hatta isteri anak-anak dia pun tak ikut apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Tuan-tuan, inilah Nabi-Nabi yang digelar Ulul Azmi. Banyak pula kita, minta maaf lah, kita banyak seronok jumpa anak Nabi ini, seronok apa semua begini. Kita balik pada kita punya perbincangan. Bila ujian yang ditempuh oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, yang kental, tapi terus juga meneruskan untuk berdakwah kepada semua orang supaya mengikut ajaran Islam, ajaran yang benar lah orang kata. Okay, berbalik pada soalan saya. Bila kita baca buku Tarbiyah tentang adat, baca buku yang berkaitan dengan dakwah, mungkin dalam buku tersebut ada terselit kriteria dan ciri-ciri bagaimana nak jadi seorang dakwah. Tak kisah di sekolah ke di dalam alam maya kan. Apakah nilai
ataupun perlu ke nilai itu untuk seseorang menjadi seorang da'i cyber? Yang mungkin soalan yang bos tak sampaikan bagaimana kita nak terapkan jiwa da'i cyber dalam di golongan anak muda. Tapi kenapa dakwah ni hari ni kita fokus pada anak muda kan? Kenapa tak macam saya je kan yang muda sikit. Jadi anak-anak kita semua anak-anak mungkin anak ni yang semua punya program kan. Cuba kita refresh balik, kita recall balik. Ayat ke-13 daripada surah Al-Kahfi. Okay, Ustaz baca lebih dulu. Nahnu nakusu alaika bilhaq innahum fitnatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Sadaqallahu azim. Jadi kenapa Ustaz nak ceritakan apa kaitan perbincangan kita pada pagi ini dengan soal pada ayat ke-13. Ni nahnu maksud apa? Kami menceritakan alaika pada siapa? Balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabahu tentang kisah-kisah mereka bil haqq dengan kebenaran. Kemudian innahum fitnatun. Sesungguhnya ini fitnatun ni dikatakan para pemuda lelaki dan perempuan apa? Pemudi. Kalau betul kan bahasa Melayu kan pemuda-pemudi kan. Adalah dia ada mahasiswa, mahasiswi kan. Pemuda-pemudi. Tak apalah. Yang penting ada perbezaan. Nampak perbezaan. Bagaimana pemuda ini beriman Birabim kepada Tuhan mereka. Wazid dan budak dan kami tunjukkan kepada mereka tentang kudaan, tentang hidayah. Ini berbalik kepada bagaimana peranan orang muda kan. Peranan anak muda kan. Kenapa anak muda kan? Masih muda lagi kan? Tak ngaku ni. Kenapa muda kan? Kenapa ahli syurga sebenarnya muda ke? Itu jawapan betul lah tu. Tak ada dakwah lah. Kenapa penghuni syurga semuanya muda-muda? Ini saya teringat satu joke bagaimana lawan satu raja nakal yang bagaimana persoalan yang dilontarkan oleh seorang nenek pada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya bagaimana keadaan ahli syurga ni. Jadi Nabi berkata ahli syurga ni semua muda-muda. Jadi macam saya tak ada masuk syurga tak? Bila kita masuk syurga semua kita ni akan menjadi muda. Jadi beruntunglah anda kerana masih muda daripada saya. Itu dia next. Okey, kenapa orang muda? Yang pertama, orang muda ini teguh fizikalnya, masih gagah kan. Awak ni kalau push up kan, kalau lelaki 50 kali pun okey kan. Kan ada cabaran kan 25 hari push up kan. Kita tengok kan. Saya belum buat lagi lah. InsyaAllah. Ambil sebab anak-anak semua insyaAllah balik kita buat. Mana teguh fisik kan. Masih ganteng. Sangat ganteng kan. Allah, Masya Allah kan. Handsome kan. Tapi kalau wanitanya betul apa? Wanita ni bagaimana? Saya tak ada perempuan jadi tak biasa. Pada comel-comel lah kata kan. Masih lagi. Benda yang kedua kan. Mana sihat tu berbadan kan. Ada tak ada penyakit. Ada kurang ada penyakit. Ada lagi penyakit tak orang. Ada kalau penyakit asrama ni homesick lah kan. Tapi takkan dah dapat homesick pun. Ada yang homesick. Kalau ada juga. Tak ada. Jangan kena buang. Patut yang nampak dah ada homesick tadi. Mana kata sihat tu berbadan kan. Mana tak ada lah penyakit kan. Jadi kalau awak dengar penyakit tinggi seragai kan. Pernah dengar penyakit tinggi seragai? Itu biasa penyakit-penyakit orang-orang yang dah berumur lah. Jadi mana sebelum ni tak ada penyakit tu lagi kan. Mana masih sihat lagi kan. Antibody masih kuat. Okay. Itulah antara kan kelebihan kita orang muda kan. Ada kekuatan fizikal dan kekuatan sihat tubuh badan. Jadi berbalik. Tadi kita dah tengok kita takrifan pemuda ni kita dah tengok daripada tafsiran Al-Quran. Yang kedua kita tengok daripada hadis Abu Hurairah yang mengatakan tentang orang muda ini. Kan pemuda kan ada 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah. Tahu tak ni? Kan? Dia mesti tahu sebab salah satunya orang pemuda. Kan? Salah satu orang yang mendapat naungan arsy Allah. Kenapa tuan-tuan? Anak-anak kita nakkan sangat naungan pada arsy Allah itu tuan-tuan. Sebab apa? Ketika mana semua manusia akan dibangkitkan pada hari
kiamat. Kan? Ketika mana malaikat siapa yang meniup sangkakala? Ha? Israfil. Jangan sebut Ibrahim lah. Syashul dan apa anak puan apa? Israfil ke Israel? Israfil. Betul-betul Israfil meniup sangkakala. Ketika itu kan seluruh manusia akan yang kata dimatikan lah kan. Mana atau bayi yang terakhir yang digandungkan oleh ibu akan terkeluar kan. Mana akan dikumpulkan di padang bukan pada SMK, pada Masyar. Pada SMK tak besar lagi. Ni seluruh manusia ni kan berapa bilion. Jadi populasi manusia sekarang berapa bilion yang anak. Malaysia pun dah 33 juta. Malaysia saja ni. Ni kalau campur semua ni bilion kan dikumpulkan di padang Masyar. Dan ketika itu apa? Ketika itu manusia akan kata suka ke gembira? Takut di situ anak-anak kan. Ketika itu manusia semua akan dikumpulkan dalam keadaan gemetar, dalam keadaan gelisah. Kenapa? Dan ketika itu saat itu bagaimana amalan kita akan dipertontonkan oleh Allah SWT. Akan segala amal yang baik ataupun amal buruk akan dipertontonkan oleh Allah SWT. Jadi kita itu sistem Allah yang paling itu paling tepat. Tak ada nak minta recall balik, tak ada. Ketika itu mulut kita akan dikunci. Dan siapa yang akan berkata-kata? Inilah tangan kita, kaki kita, telinga kita akan dipertanyakan. Tangan ini pergi mana dulu? Kaki ni banyak pergi Alamanda ke banyak pergi Surau Al-Ulum kan? Dia akan dipertanyakan. Mana setiap apa baca indah kita ni semua akan menjawab segala apa amal perbuatan yang kita lakukan ketika mana kita hidup di dunia ini. Jadi ketika itu tak ada nak tengok siapa ni, tak ada. Semua akan masing-masing akan mengenangkan nasib diri kita sendiri kan. Termasuk orang yang bercakap ni kan. Jadi tak ada siapa yang ada pengecualian. Dan ketika itulah sebab tu kita nakkan naungan arsy Allah ni tuan-tuan. Anak-anak yang masih berumur ni kan, gunakanlah kesempatan ruang saat yang ada ni untuk apa? Untuk kita manfaatkan. Manfaatkan apa kan yang saat yang kita lalui untuk dengan amal kebaikan supaya kita menjadi khairun nas man tanfa'un nas kan. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Wallahualam. Maaf banyak. Seronok. Anda tengok muka anak dia seronok dia. InsyaAllah. Jadi Islam itu mudah jika kita memudahkan. Bagi golongan-golongan muda ni, saya berpesanlah janganlah kita terlampau seronok, janganlah kita terlampau gembira dengan saat kehidupan kita di usia muda ni. Takut nanti kita menyesal ketika hari tua nanti. Jadi berbalik kepada soalan yang saya ingin tanya ke Ustaz, sejauh manakah keberkesanan da'i cyber ni jika kita terus bagi macam orang kata pendedahan kepada orang-orang muda dan pelajar-pelajar sekolah kan? Ustaz. Baik, saya suka tadi kata apa? Gunakan masa muda sebelum masa tua kan. Ada pepatah Melayu apa? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian jadi gunanya. Jadi peribahasa Melayu ni sebenarnya banyak manfaat sebenarnya. Kan? Jadi mana kita manfaatkan masa muda yang ada ni. Jadi soalan tadi ditanyakan tentang apa? Bagaimana keberkesanan da'i cyber ni? Apa fungsi lah orang kata kalau bahasa anak ni, apa fungsi, ada fungsi tak ada fungsi ni, kalau tak ada fungsi tak lah kan. Ada apa peranan kita kan. Itu bahasa lembut sikit. Apa peranan da'i cyber kan, pendakwah milenial kan. Tak apalah kita tak popular lah macam imam muda kan, pencetus ummah, manhaj mutawi, tak apalah. Tapi kita ni tetap piu. Kan? Walaupun tak kenal, orang tak kenal, tapi kita tetap piu. Apa dia? Pendakwah ummah kan. Biar kita tak dikenali oleh manusia, tapi Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Yang tu kita impikan. Jadi soalan tadi keberkesanan. Jadi apa fungsi dia? Maknanya kita kena jadilah yang saya sebut tadi. Orang sebaik-baik manusia ialah orang yang beri manfaat kepada orang lain.
Kan? Jadi anak-anak yang berada di SMKA ni sama macam cerita saya dulu. Saya dulu sekolah Mahat Muhammadi semua. Memang background agama lah. Kompong kata keluar ni ustaz kan. Tapi saya tahu kan. Kita tahu ada yang mungkin masuk sini mungkin. Ni mungkin kemungkinan sebab kita berdasarkan pengalaman. Ada mungkin lepas ni mungkin saya SMKA ni sebagai hotel sebagai asas saya. Mungkin saya lebih minat untuk jadi doktor kan. Mungkin nak jadi pensyarah kan. Mungkin jadi engineer kan. Arkitek. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Nak jadi apa pun tak ada masalah. Kan? Yang penting ilmu agama yang dibekalkan oleh anak-anak sekarang ni. Anak-anak masuk SMK ni pilihan tu lah. Macam saya lah, Mahat Muhammadi. Kalau orang Kelantan ni tahu Mahat Muhammadi bukan senang nak masuk. Tapi jadi kita gunakan ruang, kesempatan yang Allah bagi. Allah pilih anak-anak semua ni untuk berada di SMK untuk apa? Untuk jadi da'i teknokrat kan. Awak punya tuan. Betul tak? Mana pendakwah yang untuk ummah kan. Walaupun awak minat bidang lain kan. Jadi engineer kan, boleh kan, yang boleh membimbing organisasi kejuruteraan dulu dalam bidang agama kan. Mungkin boleh apa sampaikan tazkirah kan. Walaupun sikit kan, boleh susulkan jadual imam, jadual bilal kan, jadual tazkirah kan. Doktor-doktor boleh membimbing staff-staff kan, nurse. Jadi pendekatan agama ni contoh. Kalau doktor, dia doktor. Ini sebelum memulakan rawatan, baca bismillah kan. Kan sejuk hati pasien. Daripada nak MC, tak ada MC pula. Mana itulah salah satu. Itulah fungsi kita kan. Itulah function kita kan. Doktor baca bismillah kan. Apa je berkaitan. Engineer kan. Sebelum nak start engine ke kan. Sebelum nak pergi belayar kan. Arkitek ni pun banyak cabang ni kan. Ada elektrik, arkitek kan. Kejuruteraan awam. Jadi kan, apa saja kan kita punya bidang selepas ini awak ambil SMP, lepas awak ambil lepas ambil SMK ni, jadi kita terapkan ilmu agama ini yang kita timba, yang kita kutip di SMK ni untuk kita amalkan. Ni bukan SMK ni, semua sekolah agama kan. Jadi kita fokus pada anak-anak di sekolah menengah Putrajaya lah ni kan. Mana ilmu agama kan. Sebab apa? Sebab di sekolah-sekolah ni memang diterapkan ada pendidikan Islam kan. Ni gunakan ilmu yang diajar oleh ustazah, cikgu ni untuk sekadar untuk belajar, bukan untuk sekadar dapat A di peperiksaan. Bagaimana kita nak terapkan pendekatan agama ini dalam kehidupan kita. Kerana Islam ini bukan hanya pada nama kan. Tapi bagaimana kita nak amalkan pendekatan Islam ini dalam kehidupan kita. Bermula daripada bangun tidur sehingga tidur kembali, keseluruhan kehidupan kita ini dalam agama Islam. Kita tak nak amalkan Islam untuk apa? Untuk contoh, bacaan Yasin kan. Untuk apa? Untuk majlis-majlis tertentu. Tak. Tapi sebenarnya Islam ini untuk seluruhnya kan. Bagaimana bermula pada bangun tidur. Nabi ajar untuk apa? Untuk kita apa? Baca doa. Apa doa dia? Ayana bana matan oleh nusyuran. Jadi tunggu tidur pun ada doanya. Masuk tandas ada doa tak? Ada. Kaki kanan. Kaki. Jangan salah tu. Masuk masjid gimana? Kaki kanan. Jangan silap kan. Jadi semua ada dia punya tertib dia, adab dia kan. Ada dia punya panduan dia kan. Jadi Islam ni syumul. Islam ini indah. Jadi kita sebagai umat Islam ini nak tak nak kita kena kan ikut apa yang telah diaturkan oleh Islam. Tuan-tuan kenal IPTU? Memang tak apa. Bukan nak cerita dia ni, IPTU ni, kita punya sejarah ni. Dia bukan Islam betul. Bukan Islam macam saya ni, macam anak-anak semua kan. Kita lahir-lahir je dah dapat Islam. IPTU ni dapat Islam sewaktu mana ketika dia berumur 12 tahun. Kita nak tengok bagaimana orang yang dulu tak dapat Islam tapi apabila dapat iman Islam ini, dia amalkan sungguh-sungguh Islam ini dalam kehidupan dia. Berbanding saya dengan anak-anak semua kan. Yang kita ni kan, hidup-hidup je. Nama kita dah Hakimi kan. Bin Ali lah tu kan. Tengok ayah kita pun Islam. Jadi bukan nak salahkan sesuatu, tapi bagaimana kita nak rasa syukur, kasih kita kepada nikmat Islam ini sendiri kan. Bagaimana kita nak hargai sungguh-sungguh kan. Kita tengok bagaimana IPTU kan, Ustaz Farid Arabi kan, Dr. Farid Arabi kan. Dia Farid yang kenal tak Farid? Macam tak kenal ni.
Kena kenal lah kan. Sebagai contoh untuk kita, sebagai apa, sebagai panduan kita kan. Bagaimana ni antara orang yang dulunya tak dapat nikmat Islam tapi dapat nikmat Islam, mereka amalkan sungguh-sungguh Islam ini dalam kehidupan dia kan. Apabila kita amalkan kehidupan Islam ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita akan rasa seronok. Kenapa? Sebab Allah sebut inna di indallah Islam. Sungguh agama yang paling mulia di Allah agama Islam. Anak-anak, kita apabila kita tengok tafsir Al-Quran, dalam Al-Quran ni hanya agama Islam je Allah jelaskan dengan nyata tentang agama yang paling sempurna. Tak ada agama lain yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang agama yang paling sempurna selain daripada Islam. Mana cerita kat sini bagaimana kita nak kita nak kasih cinta kita kepada agama. Tuan-tuan, anak-anak, siapa lagi nak bela agama kita? Kita nak harapkan Mutu Sami, nak harapkan Acong, nak tak. Jadi sekarang kita ambil pendekatan. Untuk agama ini saya kena tanggungjawab. Saya sendiri kena tanggungjawab. Mana kita salahkan diri saya, diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya agama ini dapat disampaikan dengan cara macam mana pun. Lepas tu pentingnya untuk kita. Jadi medium sekarang ni macam-macam. Facebook ada. Tapi saya tahu awak punya level tak lain Facebook. Instagram betul tak? Dia Facebook macam umur macam saya lah kan. Kalau awak tahu Instagram, saya tahu. Anak murid dekat sekolah saya, dia tanya, Ustaz ada Instagram tak? Kita tak aktif ni, aktifkan boleh tak? Dia pula aktifkan. Jadi tak ada masalah. Ada Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, apa lagi? Ada Twitter ada. Oh tak apalah, cukuplah Instagram, cukuplah kan. Jadi mana sekarang ni, apa medium yang kita ada ni, kita gunakan. Jadikan medium yang ada ni untuk kita sampaikan kebaikan kita kan. Mungkin kat asrama dia tak boleh upload kan, sebab tak boleh tengok, tak boleh pegang handphone kan. Tapi sebenarnya bagus tak pegang handphone. Dia kalau ada handphone ni hayal kan sebenarnya. Ni nak cerita saya ni kan. Tapi tak apalah. Jadi kita nak manfaatkan apa medium yang kita ada ni untuk kita jadikan medan dakwah kita, medan kebaikan kita. Supaya apa? Supaya anda kata kita tiada lagi kan, mana Instagram kita ni akan jadi manfaat pada orang lain kan. Mana kita pagi-pagi boleh sampaikan sedikit hadis yang ringkas ke kan, sampaikan ilmu walaupun satu ayat kan. Ada satu peribahasa kan, minta maaf peribahasa. Nabi bersabda, maksudnya baligh ni walau ayat, sampaikanlah dekat aku walaupun satu ayat. Jadi sampaikan perkara kebaikan ni untuk kita sampaikan. Betul, tentang perkara agama ni perkara yang sama kita ulang-ulang. Lepas tu tadi moderator tanya, kata betul lah, nak cerita benda agama ni benda yang sama kan. Tegur tentang solat, baca Quran kan, dah zikir ke belum kan, dah buat baik belum. Tapi benda kebaikan ni kita kena selalu ingatkan kan. Kena selalu kita remind kan. Supaya apa? Supaya ingatkan kita bersama kan. Supaya apa yang kita ingatkan ni kan, pengajaran untuk diri kita dan kita manfaat untuk orang lain kan. Jadi macam saya kata, takkan nak harapkan orang lain untuk sampaikan agama kita. Jadi tak nak berbalik kepada diri saya sendiri kan, diri anak-anak semua untuk sampaikan perkara agama ini, insyaAllah. Baik, terus. Jadi kita perlulah melazimi Ustaz, perkara dakwah di dalam kehidupan dan gunakan apa yang kita ada, kita cuba sampaikan kepada yang lain walaupun secebis ayat. Okey, soalan yang terakhir Ustaz, pada pandangan Ustaz lah, apakah Ustaz kalau Ustaz lah boleh bagi tips ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar sekolah untuk macam mana kita nak melazimi, macam mana kita nak bagi dakwah kepada orang-orang secara berterusan. Janganlah kita macam sehari ni, esok tak ada dah. Mungkin kita secara berterusan supaya kita ni sentiasa beringat bahawa kita ni Islam bukan kita nak main-main lah selalu kan. Jadi macam mana? Mungkin ada Ustaz ada tips atau nasihat? Baik, untuk sampaikan kebaikan ni betul. Ini kita sebagai manusia tak lari kan. Kadangnya ada rasa cemuh. Dia cemuh tau, cemuh. Orang Kedah cakap cemuh kan. Bosan. Orang Kelantan kata bosan kan. Ada perasaan bosan dia kan. Cukuplah, penat kan. Tapi itulah manusia kan. Jadi tak nak mana
kita berbalik kepada istiqomahan. Balik pada ayat istiqomahan. Istiqomah hingga apa? Hingga dapat syurga Allah SWT. Itu kita nak. Dia tak nak kita punya pengakhiran, kita nak apa? Syurga Allah SWT. Dapat syurga Allah SWT akan lupa segala kepenatan. Akan lupa segala perik jerih kita selama mana kita kat dunia ni. Kenapa tentang syurga neraka ni? Kenapa kita kena selalu sebut? Kerana pengakhiran kehidupan kita ni ada dua je. Pengakhiran kita selepas tinggal dunia yang fana ini, dunia ni sifat dia fana atau fana. Pasti dan pasti akan binasa. Tapi hari ni saya dan tuan-tuan, anak-anak ni, kita lebih cintakan dunia. Sehingga mindset kita kata, apa lagi ni? Tapi hakikatnya dunia ni pasti dan pasti akan binasa. Jadi kita akan ke mana selepas tinggalkan dunia yang fana ini? Kita akan pergi ke satu negara ataupun negeri yang dinamakan akhirat. Yang dinamakan apa? Akhirat Darul Baqa. Akhirat negara yang kekal untuk selama-lamanya. Dia apabila di akhirat ni ada dua je tempat dia. Ada dua je tempat dia. Syurga ataupun neraka. Jadi, which one you want? Which one you want? Of course lah, saya pun nak syurga. Jadi, tamam. Okey, berbalik. Jadi kita nak syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan, dapat syurga ni mahal harga dia. Betul? Jadi hari ni kita kalau pergi jalan-jalan, pergi toilet, kena bayar tak? Kena bayar tak? Kena bayar. Pergi sorok lagi mahal, RM1. Tapi nak buang hajat dia pasal, bayar lah. Kan? Jadi nak cerita bagaimana nak syurga Allah ini mahal harganya tuan-tuan. Anak-anak. Syurga ni pernah dilihat oleh siapa? Nabi SAW ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan membelah langit selama beberapa hari. Satu malam. Kita tidur malam tu tengok pagi dah ada. Boleh tak? Ikut logik akal memang tak logik. Tapi bagaimana? Inilah hebatnya Allah SWT. Bagaimana Allah membawa kekasihnya melalui perjalanan membelah langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika itu Nabi SAW dipertontonkan dengan apa? Dengan keadaan syurga dan neraka. Bagaimana Nabi telah lihat syurga dan Nabi telah lihat neraka. Dan ketika mana Nabi kembali ke muka bumi, Nabi bercerita kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Sebab tu gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar ini membenarkan setiap apa yang Nabi katakan. Sebab tu gelaran Abu Bakar As-Siddiq kan. Mana dia tahu apa yang Nabi sampaikan ni bukan sembang lebih ni kan. Bukan sembang gebang kata. Ini perkara yang benar. Nabi SAW bercerita kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Ini saya ulah balik lah cerita ni. Wahai Abu Bakar, andainya umat ini tahu bahawa betapa periknya neraka. Betapa pedih neraka, pasti mereka akan bahkan pasti mereka akan sedikit tahu dan banyak menangis. Betul tak? Dan andai kata mereka tahu syurga, mereka akan banyak menangis dan sedikit tahu. Kenapa? Mana apabila kita ketawa ni, kita tengok benda-benda yang lara kan? Betul? Contoh, Maharaja Lawak Mega. Tengok. Sikit-sikit boleh lah kan? Kan tak tengok kata, poyo lah kan? Poyo lah. Tak update lah awak ni kan? Sikit-sikit boleh lah kata, sebagai yang kata. Mana kita ikuti jugalah perkembangan semasa kan? Mana kita, apabila banyak ketawa, hati kita mati tak? Gelap tak? Kan? Banyak ketawa ni, hati kita akan jadi gelap kan? Mana kita tu benda-benda yang kata yang menghiburkan kan? Jadi apabila kita banyak tengok benda yang menghiburkan, jadi kita nak baca Quran pun bayar, betul tak? Allah Akbar kan? Tapi anak-anak semua dalam kepala saya segan dengan anak ni kan? Jadi mana kita akan sikit untuk baca Quran kan? Jadi mana nak cerita gambaran, mana Nabi ni dah tengok betapa indah syurga dan betapa periknya neraka ini kan? Jadi tuan-tuan, anak-anak,
Jadi nak tak nak, kita kena ikut apa yang Nabi telah ajar. Mana kita nak syurga Allah SWT, betul. Perlukan pengorbanan. Kan? Perlukan kata, kan? Kita kena korban masa, korban nafsu. Kan? Korban harta kita kan, masa kita untuk dapat untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Apabila Allah redha, Allah cinta, Allah kasih, maka Allah akan ganjari syurga Allah SWT kan. Baik. Itulah mana punca dia punya kunci keyword adalah istiqamah hingga mendapat syurga Allah SWT. Baik. Okey, terima kasih kepada Ustaz di atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita hidup di dunia ni janganlah kita terlalu seronok dengan gembira sangat kan Ustaz, Dan kita kena banyakkan beribadah, banyakkan orang kata mengabdikan diri lah kepada Allah supaya kita dapatlah syurga yang kita impi-impikan. Sebab kata orang Kelantan cakap macam ni lah, jangan serah sangat sedap lah dunia ni. Kita mikir-mikir akhirat juga lah. Gitu lah Kelantan ayat. Jadi bila kita hidup kat dunia ni, janganlah kita seronok sangat, kita fikir juga untuk akhirat. Jadi saya buka kepada Q&A untuk soalan yang sesiapa yang ingin bertanyakan Ustaz tentang dai cyber ni. Dia kalau tanya panjang lagi ni, nak tanya ke tak tanya? Tapi kena tanyalah sebab kita orang saja je. Boleh tanya Q&A. Satu daripada muslimat, satu muslimin. Dia macam masing-masing sikit kan, muslimat muslimin ni. Bolehlah satu-satu. Tidak saya tanya. Dia macam tu, Boleh insya-Allah. Kita cuba yang mana boleh jawab kita jawab, tak boleh jawab kita refer pada yang lebih arif insya-Allah. Hello. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Maisarah. Ada soalan. Kalau seorang tu dia berdakwah melalui laman sosial, lepas tu followers dia makin bertambah lah kan. So kan manusia kadang-kadang niat dia tiba-tiba berubah untuk followers tu. So macam mana nak kekalkan niat dia berdakwah kerana Allah? Terima kasih soalan maut ni. Tak apalah. Terima kasih kepada anak yang bertanya. Jadi kita berbalik kepada hadis pertama daripada hadis 40 kan. Hadis pertama hadis 40 ingat? Innamal a'malu binniyat kan. Betul. Kadang-kadang kita ni diuji kan anak-anak, oi, follower ramai ni kalau orang like ramai memang suka kan. Kan? Seronok, tapi apa-apa pun kita berbalik kepada niat kita. Betul lah. Takkan kita sampaikan, betul lah ikut perkiraan logik ni kan. Mana apabila kita sampaikan satu perkara tu, apabila orang share, jadi like kita akan banyak lah kan. Jadi share kita, mana follower kita pun makin akan bertambah. Jadi berbalik pada niat kita. Tak nak apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menunjuk-nunjuk, untuk riaan, untuk update sendiri kan. Tapi untuk sampaikan kebaikan itu. Jadi alhamdulillah follower ramai. Jadi sebab yang saya sampaikan ni mungkin kan orang yang share ni dapat amalkan, dapat orang kata sebar-sebarkan, dapat viralkan perkara kebaikan ini supaya kan inilah lalang pahala kita kan. Inilah pahala yang kita tak nampak kan. Sebab tu maknanya kita kena pastikan apa yang kita sampaikan ni, yang pertama niat kita lillahi ta'ala, itu yang paling pertama kan. Ramai follower itu alhamdulillah kan. Jadi mungkin perkongsian kita yang sangat baik kan. Dia kata anak-anak saya nak kongsi kan. Jadi betul. Jadi tarbiyah mungkin pendekatan dakwah untuk anak muda ni memang kata saya ada baca satu buku tu Melawan Arus kan. Tajuk tu macam naik kan. Itu pun antara kan anak-anak muda punya penulisan yang dibukukan, dikomplikasikan kan. Mana buku dia Melawan Arus kan. Jadi tajuk pun menarik kan. Tapi dalam buku tu diceritakan tentang nasihat-nasihat kan. Jadi itulah satu teknik marketing kita lah kata kan. Bagaimana kita nak sampaikan. Kita nak jadi dai cyber kan.
Maksud seperti pendakwah yang berteknologi, kita gunakan kemudahan yang ada ini untuk kita sampaikan kebaikan, dan yang paling penting niat kita lillahi ta'ala. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang bertanya. Muslimin tanya. Kita nak muzakarah depan ni. Baik. Anak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azim. Soalannya berbunyi begini. Pada pandangan Ustaz, kalau dibandingkan dakwah secara cyber dengan dakwah secara bersemuka, yang mana lebih memberi efek, memberi kesan dan memberikan kefahaman kepada orang yang mendengar? Terima kasih. Terima kasih soalan. Jadi tuan-tuan, anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, kan? Jadi pendekatan yang terbaik, bagaimana yang ditanya? Pendekatan dakwah bersemuka, kan? Ini berbalik pada bagaimana Nabi SAW melakukan dakwah, kan? Bagaimana Nabi pergi ke lorong, pintu ke pintu, lorong ke rumah, tingkap ke tingkap, kan? Bagaimana, kan? Orang kata tabligh, kan? Tabligh maksud apa sebenarnya tabligh ni? Sampaikan, kan? Sifat Nabi, kan? Tapi ya, orang kita mentaliti, kan? Dia bagi gelaran kepada jemaah tabligh, kan? Jadi usaha dakwah ni yang terbaik tu. Sebab apa? Beza tak macam ni? Kita face to face, contoh, kan? Mungkin awak ni tak faham, kita tak dapat selesaikan satu soalan matematik, kan? Awak jumpa dengan cikgu awak secara bersemuka, ditunjukkan cara dia A to Z, dengan dia tunjukkan dengan cara video call, mana lebih sampai bersemuka, kan? Jadi nak cerita, kan? Dua-dua ada dia punya pro and con, kan? Untuk lebih touching, mana kita buat pendekatan bersemuka, kan? Tapi yalah, dalam keadaan teknologi sekarang, kan, tak dinafikan, mana bukan kita tinggal terus pendekatan dakwah yang secara bersemuka ini, mana kita tetap boleh sampaikan, teruskan, kan? Boleh belajar-belajar, kan? Jadi pendekatan dakwah ni sangat banyak, kan? Sangat banyak, kan? Jadi antaranya, kan, bersemuka melalui teknologi yang ada, kan? Dakwah Bilal dengan kita punya ahlak kita, kan? Penulisan kita, kan? Karya kita. Jadi semua benda, mana semuanya baik, kan? Dalam keadaan macam mana tu yang menentukan mana kaedah yang mana yang terbaik untuk kita sampaikan perkara kebaikan ini, insyaAllah. Wallahualam. Ustaz, saya ada soalan sebenarnya. Kalau lah ada macam jemaah tabligh, kan, dia datang ke rumah kita, kan? Lepas tu kita ni tiba tengah santai, tiba-tiba ada panggil, Assalamualaikum. Kalau macam tu, kan, kita nak pergi ke dia, ataupun kita macam kita duduk rumah, kita buat santai, kita tengok tepi tingkap, cerita dia, biar dia sendiri je kat situ. Macam mana, Ustaz? Dia sebenarnya tetamu datang rumah ni bawa rahmat sebenarnya, kan? Bawa kebaikan. Jadi kita raikan lah. Ini dah sifat ikramul muslimin, kan? Sifat meraikan orang mukmin. Dia orang datang, mana kita raikan, kan? Mungkin kita tak berkelapangan, kita tak mungkin belum sesuai nak datang. Jadi kita pergi, mungkin kita boleh jawab salam dia, kan? Kita raikan dia, kan? Sebab setiap tamu yang datang ni membawa rahmat kepada kita. InsyaAllah kita raikan kepada Tuhan. Mana kita berbalik kepada sifat ihsan kita, kan? Jadi itulah yang terbaiknya, kan? Betul, itu pun salah satu dakwah Bilal kita, kan? Mungkin dengan sebab tu mungkin kita dapat bina hubungan, kita dapat luaskan silaturahim antara kita dan orang lain, insyaAllah. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hakim Ibn Ali yang sudi meluangkan masa bersama kita semua berceritakan tentang tajuk Da'i Cyber. Mudah-mudahan Ustaz dikurniakan ilmu yang bermanfaat, dikurniakan rezeki, dikurniakan kesihatan yang kekal, InsyaAllah. Amin. Jadi saya Okey. InsyaAllah. Minta maaf, terlupa. Aksi lain SMKA je. Kita ada soalan daripada sekolah lain. Awak jangan ingat ni, awak ni follower ramai ni, kan? Dia bukan SMKA je ni. Kita ada dua soalan, Ustaz. Okey. Kita jawab insyaAllah. Daripada 81 Prefects. Assalamualaikum, Ustaz. Macam mana untuk menghadapi orang yang selalu mengutuk kerja-kerja dakwah?
Jawab kat sini Oh, kita tak ada. Okay, tak apalah. Terasa ni macam seronok pula. Famous dah pula tiba-tiba. Tak ada. Betul kan? Betul kan? Sampai. Saja je nak uji tapi bagus. Berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi. Bagaimana nak menghadapi orang yang selalu mengutuk kerja-kerja dakwahan? Kerja dakwahan. Betul lah kan. Kerja baik ni memang tak ada orang suka kan. Tapi tak apalah kan. Kita berbalik kepada apa yang kita bincangkan, apa yang kita nak sampaikan kan. Selagi mana benda yang kita nak sampaikan ni benda yang ikut aturan kan. Contoh macam di sekolah, saya buat contoh di sekolah kan. Mungkin peraturan sekolah ni yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah kan. Datang awal kan. Kena pakai stokin kan. Biar rambut panjang bagi yang lelaki kan. Kemudian lagi tak boleh bawa benda-benda yang dilarang kan. Sekarang ni taman baru kena pakai mask. Jadi perkara-perkara ni kan, mana kita kena ingat atiullah wa atiur rasul, betul, wa ulil amri minkum kan. Mana kita apabila taat pada Allah, taat pada pemerintah, dan taat kepada siapa? Di sekolah kita ada badan pelaksana kan. Mana kita ada cikgu, kita ada pengawas-pengawas. Ini pengawas-pengawas ini melaksanakan apa yang telah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nak cikgu nak jaga awak ramai sangat ni. Tak mungkin tak kesempatan. Jadi ni itulah kita adanya pengawas kan, pengawas sekolah, pengawas sumber, pengawas banyak pengawasan yang tahu dulu tu. Jadi pengawas ni melaksanakan. Jadi selagi mana benda tu, boleh pada soalan tadi, selagi benda itu tidak bercanggah dengan syariat, maka kita tak laksanakan. Betul, walaupun benda tu akan dikeji, dikutuk, dihina. Tapi kita naikkan azam kan. Mana kita buat ni, kita nak dapat keridaan Allah SWT dan kita nak membantu mudahkan urusan cikgu kita. Kita nak mudahkan membantu urusan sekolah kita, insyaAllah. Mungkin jawab soalan apa yang disampaikan oleh penanya tu. Ada lagi soalan Zaid. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara untuk menarik minat pendengar untuk mendengar dakwah kita di media sosial dan sesuaikah perempuan untuk berdakwah di media sosial? Sesuai tak perempuan tanya? Sesuai. Jadi berbalik pada soalan yang tadi kan, sesuaikah yang dua soalan saya kan. Yang pertama, sesuaikah perempuan dakwah. Yang pertama soalan macam mana nak menarik minat pendengar? Follow ramai. Macam mana jadi follow ramai? Bukan awak pandai ke? Follow ramai senang je. Copywriting padu mesti ramai. Jadi macam ni lah nak tarik. Okay. Yang pertama kena ada Instagram kan. Instagram, Facebook kena ada lah. Lepas tu nama tu kalau ni sedikit sharing lah. Nama tu tonjolkan diri sendiri. Jangan nama, muka saya nama kucing putih. Kan. Itu pelik pada orang. Jadi di Facebook ni mana kita nak make a trust kan. Kita nak orang percaya pada kita. Jadi kita tunjukkan gambar kita, tulis nama saya. Itu nama kita lah. Supaya orang tahu penyampai ini ialah orang yang wujud, orang yang ada kan. Tak nak orang kata scammer kan. Kemudian yang kedua, buat copywriting yang menarik kan. Dia nak buat, minta maaf cakap budak sama ni, terliwa dia orang ni, macam mana ni, dia tak ada handphone ni. Tak apalah, belajar nanti balik sekolah balik Okey, kemudian mana waktu engagement. Ni cerita pula engagement kan. Jadi waktu engagement terbaik untuk apa, untuk cari follower ni kan. Pagi sekali lepas subuh kan. Orang sana cari handphone dulu sebelum cek benda lain kan. Kemudian masa tengah hari kan, tengah makan kan. Kemudian lepas santai-santai pukul 5, pukul 6. Kemudian lepas isyak atau maghrib atau isyak. Itu antara engagement yang terbaik kan. Jadi kalau anda semua kan, mana kalau kita post waktu tu, insyaAllah adalah orang kata, orang akan like lah kita punya tu walaupun satu kan. Ataupun like lah dia sendiri punya post kan. Facebook kan boleh like dia sendiri kan. Jadi itulah. Mana yang penting macam saya sebut tadi kan. Kita make a trust, buat orang percaya pada kita punya Facebook itu sendiri. Kemudian yang kedua, sesuai tak perempuan dakwah. Jadi untuk sampaikan dakwah ni semua orang tak ada halangan. Mana cuma bagi perempuan ini dia perlu jaga batas syariat kan. Mungkin kena pakaian yang sempurna kan. Pakai tudung yang menutup bawah dada kan. Mana kalau ambil gambar penuh pakai stokin,
Jadi perempuan ni memang betul, dia punya banyak jagaan yang kena jaga, tapi itulah yang telah disyaratkan kepada perempuan, mana kita kena jaga batas syariat ni. InsyaAllah. Lagi soalan? Ada lagi Ustaz? Banyak pula soalan. Oh, Lama saya banyak. tak tahu dia tanya, dia jawab . Daripada sekolah SAS dikata, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hendak mengawal atau mengatasi emosi ketika berdakwah? Jadi kalau tak kawal emosi ni, tak nak berhenti ni. Kawal emosi. Tak, okey. Jadi kawal emosi ni manalah? Maknanya, betul-betul, saya faham, betul. Oi, kalau kita ni banyak, kita kata dah, memang ada ilmu kan. Kena punya orang tanya tu macam-macam soalan lah, kita nak bantai kan. Betul, kena kawal emosi tu penting, betul. Maknanya, kita kena berbalik kepada watawasau bisabri kan. Bila watawasau bisabri kena sampaikan dengan kesabaran, betul. Kadang-kadang ni time kita semangat ni, semua benda kita tiba-tiba kita jadi mufti pula kan. Semua benda orang buat sama salah kan. Tetapi kita semangat lah tu, time tak nak hampir tak ada benda kan. Jadi mana perlukan kesabaran, betul lah. Mana tengok keadaan ni, mana kita buat tenang-tenang, macam kita ni buat bicara tenang-tenang, relax, santai-santai. Mana kita teruskan sampai, walaupun perkara itu perkara yang kita nampak simple, mudah, tapi mana kita teruskan usaha kita ni dengan cara istiqomah kan. Perlu kawal emosi tu kan. Mana jangan ada semangat, jadi kita kawal. Tapi semangat pun tak apa, kita teruskan dengan usaha-usaha kita yang selama ini, insyaAllah. Okay, semoga terjawab. Okey, tak ada Ustaz. Tak ada dah? Tak ada. Okay, terima kasih. Tak ada. Ustazah jangan tanya, maju sini jawab. Jadi mungkin itu saja daripada Ustaz. Kita doakan Ustaz sentiasa kekal sihat dan sentiasa mencuburi bidang dakwah ni Ustaz. Sentiasa berdakwah kepada orang-orang lain. Termasuklah kita juga. Kita tengok kita ambil ibrah. Kita ambil ibrah, kita buat juga. Supaya pahala tu berterusan hingga ke akhir hayat kita. Jadi saya serahkan majlis kepada Ustazah. Terima kasih diucapkan kepada moderator Muhammad Danish Putra bin Muhammad Fadli dan Ustaz Hakimi bin Ali atas slot World Bicara bertajuk Dai Cyber sebentar tadi. Semoga kita semua mengambil cakna dan memanfaatkan perkongsian ilmu yang begitu banyak disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Nur Sanisa binti Ali selaku Ketua Komandan NKISS bagi tahun 2020 untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah jemputan kita, Ustaz Hakimi bin Ali. Dipersilakan. Kita yang tumbuh memerintah seluruh alam. Di sini kita sepakat berserah Islam dan iman, bekerja penuh semangat agar mimpi bagi Tuhan. Pemimpin yang adil, cita-cita kami, pemimpin bertakwa, harapan kami beramanah, berdedikasi, tidak gentar berkemah tinggi, ayuhlah kita. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Sanisa binti Ali atas kesudian menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Dan kalungan apresiasi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta semua peserta NKISS yang sudi meluangkan masa dan mendengar sesi bual bicara pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri majlis, di sini terdapat satu peringatan kepada semua peserta NKISS dan guru yang terlibat. Diingatkan tentang tugasan kedua iaitu drama dakwah perlu dimuat naik pada tarikh 10 Ogos hingga 14 Ogos 2020 di YouTube dan menyerahkan link kepada penganjur untuk penilaian juri. Saya ulangi, diingatkan tentang tugasan kedua iaitu drama dakwah perlu dimuat naik pada tarikh 10 hingga 14 Ogos 2020
di YouTube dan menyerahkan link kepada penganjur untuk penilaian juri. Sehingga kita bertemu lagi bagi slot seterusnya iaitu pada 13 Ogos 2020 iaitu Forum NKISS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.